Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni kita berkesempatan untuk kita kembali semula ke udara untuk kita bawa sedikit update daripada Melaka, apa yang berlaku sepanjang hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekejap lagi pukul 11 akan ada live daripada Malaysia Gazette bersama dengan Bosku. Dan kita nanti lepas ni kita support Bosku pula. Ada orang dah cabar dalam FB berapa viewers Bosku boleh collect malam ni. Dia nak compete lah. Tapi kita relax lah kan. Ini bukannya kaling-kaling, ini Bosku kita kan. Jadi kita okey lah, kita terima. Orang kata dia nak friendly fire, kita buatlah friendly fire, tak ada isu. Okey, Tok, terima kasih. Semalam kita dah bersiap langsung petang semalam. Malam ni kita ada kesempatan lagi untuk kita bawa cerita-cerita langsung daripada Melaka. Baik, hari ni apa yang Tok boleh tengok bila Tok jalan sepanjang hari ini, apa yang menarik yang boleh kita kongsi sebagai preamble perbincangan kita malam ni? Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya nampak hari ini keadaan agak sepi. Bahang pilihan raya tu tidak berlaku. Tak nampak macam ada pilihan raya selain daripada perang poster. Betul. Ini mungkin disebabkan SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk dipatuhi oleh SPR dan dijadikan sebagai peraturan baru oleh pihak SPR. Tak boleh walkabout, tak boleh rumah ke rumah. Flash mob pun tak boleh. Flash mob pun tak boleh. Segala apa pun tak boleh lah. Kan? Pakai baju BN ni pun kalau setakat live macam ni boleh lah. Kan? Kalau bawa dekat luar jumpa pengundi, kena compound. Kena compound. Kalau jumpa pengundi cakap jangan lupa undi Barisan Nasional pun kena juga. Jadi saya rasa hari ni saya tengok calon-calon pilihan raya kita dah macam muak pun ada ataupun macam dah naik geram kerana SOP-SOP yang mengarut ni menyebabkan mereka tidak boleh berkempen seperti mana yang sebelumnya. Kalau kita lihat di Korea, di negara-negara lain, mereka bila time berpilihan raya, walaupun mereka juga berhadapan dengan wabak COVID ni, tak ada masalah untuk berkempen. Hanya di Malaysia, bila mana Melaka berhadapan dengan pilihan raya, SOP yang sepatutnya untuk yang fasa keempat, contohnya Melaka ni, ialah sebahagian daripada negeri-negeri yang sudah beralih ke fasa keempat. Betul. Patutnya mereka boleh enjoy apa yang diperolehi oleh negeri-negeri yang boleh perolehi dengan fasa keempat ni, tetapi orang Melaka ni macam umpama didiskriminasi. Kan? Itu tak boleh, ni tak boleh. Jadi saya nampak hari ni cabaran bagi ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ataupun calon-calon kita memang cukup besar. Betul. Dan lebih menyedihkan, kita ni biarlah kita ni dianggap sebagai orang yang lead kerajaan. Kita yang lebih banyak mematuhi SOP. Betul. Berbanding dengan pihak-pihak tertentu. Ada yang pergi hantar icebox, ada yang bagi satu pengundi RM500, macam-macam. Jadi bila SOP-SOP ni terlalu mengarut dan menyebabkan rakyat tidak akan kenal wakil rakyat yang bertanding ataupun calon yang bertanding, maka banyak benda-benda yang tak bagus akan berlaku. Contohnya, hampir semua wakil rakyat nanti last kali akan langgar SOP. Akan langgar peraturan-peraturan ditetapkan. Tak boleh pergi ke rumah-rumah. Mereka akan buat secara senyap-senyap. Mereka akan jalan berdua, bertiga ataupun tanpa entourage dan sebagainya. Dan kita juga akan lihat pilihan raya ni mungkin juga akan dicemari dengan politik wang. Betul. Kerana kalau dah calon tak dibenarkan untuk bersalam, tak boleh berjumpa dengan pengundi, last kali hantar wakil hantar duit je lah. Tapau je lah. Dan inilah sebenarnya yang Muhyiddin sangat suka. Itulah sebabnya ada SOP-SOP mengarut yang saya yakin mungkin ada peranan tangan gaib Muhyiddin di belakangnya. Supaya ada level playing field ataupun kita sama ni BN ada jentera ramai tapi tak boleh pakai. Sama macam PN yang tak ada jentera.
Yang untung dia orang lah. Betul. Kan? Jadi bila benda ni berlaku, pilihan raya akan dicemari dengan politik wang, maka hasilnya sudah pasti ramai pihak yang tidak akan berpuas hati. Ini yang saya punya ulasan awal lah. Okey. Baik Tok, bila kita tengok hari ni laporan portal-portal berita melaporkan bahawa satu program yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun penganjur kena compound ni. Betul. Jadi kenapa boleh jadi seperti begini? Orang dah nampak SOP ni dah jadi kelakar kerana terlalu banyak grey area, terlalu banyak kesamaran. Yang Amat Berhormat berjumpa dengan penduduk, dia tak pakai baju BN pun. Kan? Dia bukan berkempen, dia nak pergi breakfast, nak pergi minum dengan orang kampung. Betul. Pun penganjur kena compound. Itulah. Itu masalah dia. Masalah dia, kita kena pastikan jangan ulangi kesilapan 2018. Bila silap memangkah 2018, itu yang dapat 3 Perdana Menteri dalam satu masa. Dalam satu tempoh pilihan raya. Dalam 3 tahun dapat. Dalam 3 tahun Dan dia dapat 3 Perdana Menteri. SOP yang mengarut ni pun kan, berpunca daripada seorang menteri yang kiblat dia pun kita tahu. Walaupun dia ahli UMNO, kiblat dia ke sebelah sana. Jadi jangan nak marah kat UMNO. Kerana UMNO pun tak puas hati dengan apa yang dilakukan oleh menteri yang ahli UMNO tapi baju macam baju PPBM pula. Kan? Memberi kelebihan kepada pihak musuh. Inilah apa yang berlaku. Walaupun pada hakikat dan realitinya beliau dilantik baru-baru ni oleh Datuk Seri Ismail Sabri, tetapi hakikat dia yang mula mengangkat dia kembali menjadi menteri ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang minta supaya kabinetnya dikekalkan juga ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu sebabnya kita kena pastikan kita kena kerja kuat supaya pilihan raya umum yang ke-15 kita boleh memerintah bersendirian. Bila kita boleh memerintah bersendirian, Perdana Menteri kita boleh memerintah mengikut acuan Barisan Nasional. Kan? Banyak benda yang hari ini mungkin kita tak boleh tunaikan untuk rakyat. Lepas ni insya-Allah kalau kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri, tak ada masalah kita nak keluarkan iSINA ke, iCitra ke, tak ada masalah kita nak bagi moratorium sekiranya rakyat berada dalam keadaan kesempitan, tak boleh keluar rumah. Keluar rumah tu insya-Allah tak akan berlaku lagi. Tabiat mengurung rakyat dan mewujudkan satu seolah-olah macam bahaya sangat coronavirus ni. Sedangkan kematian akibat diabetik tak pernah pun Jantung. kita haramkan gula kan. Kematian akibat daripada sakit jantung tak pernah pun kita haramkan makanan-makanan seafood dan sebagainya yang ada banyak kolesterol. Betul. Kan? Kematian akibat daripada aksiden lagi ramai juga. Kita pun tak pernah haramkan kereta dengan motor daripada keluar dari rumah. Betul tak? Jadi benda ni saya nampak macam overdo lah dari pihak Kementerian Kesihatan ni. Terlalu Betul. Seperti mana kata timbalan Presiden kita Tok Mak Hassan, dia overzealous. Overzealous, overzealous betul. sangat pada kali ini. Okey Tok, tadi saya sempat sembang dengan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong. Kita sembang-sembang pagi tadi tentang PRN ni. Apa yang kita bincangkan tadi ialah tentang kepentingan agar sebuah parti yang mentadbir negeri Melaka ni mesti diberi solid majority. Betul. Ini sambungan daripada semalam kita sembang lah. Jadi saya nak tanya kepada Datuk lah, dalam keadaan sekarang ni ramai orang yang termakan dengan idea kita kena ada check and balance. Kalau camp sebelah sana dia memang suka ni check and balance, human rights, jangan bagi 2/3 majority, jangan bagi solid majority supaya ada check and balance. Tetapi untuk kita melonjakkan ekonomi kita balik ni Tok, kita sangat-sangat memerlukan solid majority. Bukan menang sikit-sikit, kena menang besar. Komen Tok dalam dia kita kena tengok bila kita berjaya menukar kerajaan. Maknanya bila Pakatan Harapan dengan fitnah-fitnahnya, dengan laungan perlu ada check and balance dan sebagainya, mereka berjaya menjatuhkan Barisan Nasional. Kita lihat parti yang paling kecil sekali, salah satu parti yang paling kecil bersatu yang hanya ada 13 undi. 13 undi untuk memilih Perdana Menteri. Diangkat untuk menjadi Perdana Menteri. Sedangkan daripada kalangan 126 ahli parlimen ni, paling banyak, parti yang paling banyak sekali ialah parti PKR. Tetapi kenapa PKR punya calon Perdana Menteri tidak diangkat jadi Perdana Menteri? Kerana lagi 42 kursi daripada DAP merasakan kalau dia angkat PKR yang 49 kursi,
dia kena dengar cakap PKR. Tetapi kalau dia angkat yang kecil ni, yang hanya ada 13 kursi untuk jadi Perdana Menteri, dia boleh kontrol Perdana Menteri itu. Dan itulah yang berlaku. Itu sebab kita tengok sepanjang tempoh 22 bulan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, orang kenal dia dulu sebagai seorang ekstremis Melayu. Orang kenal dia dulu sebagai orang yang mempertahankan Islam dan macam-macam lah di peringkat antarabangsa dan sebagainya, menentang Barat, menentang penganiayaan pada Palestin dan sebagainya. Tetapi bila dia jadi Perdana Menteri, kerana dia angkat oleh DAP, segala apa yang diminta oleh DAP dia kena bagi. Kan? Dan kemudian dari segi apa agenda Melayu yang dia nak buat, bila dibantah oleh DAP, dia tak boleh buat. Dan itulah yang bakal berlaku sekiranya sekali lagi BN tidak diberikan sokongan majoriti. BN tak boleh membentuk kerajaan dengan simple majoriti. Itulah yang bakal berlaku. Kerana kalau BN tak boleh membentuk kerajaan dengan simple majoriti, PH akan memerintah. Dan bila PH memerintah, hari ini kita tahu PKR nak letak Samsul Iskandar menjadi Ketua Menteri. Tetapi pada hakikat dia, Samsul Iskandar, parti dia hanya bertanding 11 kursi. 8 kursi akan ditandingi oleh DAP. 8 kursi lagi akan ditandingi oleh Amanah. Awal-awal lagi Lim Guat Eng nak supaya calon daripada Amanah, Adli Zahari, diangkat menjadi Ketua Menteri. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia pilih Samsul Iskandar, parti dia ada lebih kursi berbanding dengan DAP. Tapi kalau dia pilih Adli Zahari, maka Adli Zahari akan bergantung kepada dia. Adli Zahari akan jadi budak suruhan dia. Segala apa yang dia minta, semua sekali Adli Zahari akan berikan. Samalah macam yang sebelum ni. Betul. Kan? Sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Jadi kalau kita masih lagi nak membiarkan perkara ini berlaku, lepas ni bila BN tak boleh nak bentuk dengan simple majority, jangan salahkan kalau dapat kerajaan yang macam-macam dia orang komplain. Pejabat awam kena buang. Jangan salahkan sebab kesalahan ini berlaku akibat daripada silap memangkah. Salah pangkah. 2018 mereka komunis juga adalah salah satu daripada mereka yang terlibat dalam memerdekakan negara. Betul. Dia nak ubah sejarah. Betul. Kan? Jadi kalau misalnya tidak ada kesedaran, bukan setakat itu saja yang akan rosak dan punah. Kita lihat 22 bulan, di mana letaknya agama Islam sebagai agama persekutuan? Diperlekeh. Bagaimana letaknya kedudukan bahasa Melayu? Ada Kulasegaran mengeluarkan kenyataan, buat press statement dalam bahasa Tamil, yang Lim Guat Eng dengan bahasa Mandarinnya tak menghormati langsung bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita lihat juga kedudukan raja-raja Melayu. Baru 2 tahun yang di-Pertuan Agong pun tinggal jawatan, tak boleh tahan dengan PH ni. Jadi itu sebabnya penting jangan ulangi kesilapan lama. Betul. Kalau ulangi kesilapan lama, lepas ni tak ada orang lah nak perjuangkan apa nasib mereka ni. Kerana kita dah bagi nasihat, kita dah terangkan, kan? Tapi kalau mereka masih lagi nak check and balance, yang akhirnya menguntungkan Pakatan Harapan. Niat nak check and balance. Contohnya lah, kalau ada orang bagi undi kepada Perikatan Nasional. Padahal Perikatan Nasional tak boleh menang pilihan raya. Kan? Kita tengok PAS daripada 24 kursi, hanya 3 kursi tak hilang deposit pada tahun 2018. Masa tu kita cukup dahsyat kena fitnah. Sekarang ni, rakyat dah tahu fitnah-fitnah ni tak betul. Kan? Begitu juga kalau kita undi calon bebas. Kalau kita undi apa dipanggil calon daripada Putra yang 5 ni. Ini umpama merosakkan undi kita. Kita mungkin puas hati kerana biar PN tak dapat, PH tak dapat. Tetapi akibat daripada tak bagi pada BN ini menyebabkan akhirnya undi BN berkurangan, tak cukup nak menjadi wakil rakyat. Betul. Kalau katalah kita menang hanya 14 kursi. Kurang satu. Kurang satu je. Lepas tu ada satu kawasan tu disebabkan terlalu banyak sabotaj dalaman. Ada yang tak puas hati kerana calon dia India. Di Bemban. Sepatutnya kawasan Melayu letak calon Melayu. Di Gadik. Di Gadik Alor Gajah calon di Gadik. Nanti ada orang tak puas hati. Last kali
mereka boykot pilihan raya. Mereka tak keluar mengundi. Tiba-tiba kita kalah 28 undi je. Ini atau tu, 23 undi. Ini yang tadi kita bincang juga dengan Datuk B, rakan kita dalam MCA. Kita tunggu Datuk Sarah ni, Sarah Vanan untuk kita panggil MIC. Selama-lamanya negara ni aman makmur atas paksi perkongsian kuasa. Betul. UMNO tak pernah kuku besi kita nak menang semua, kita bertanding semua. Betul. Kita sentiasa masuk dalam pilihan raya bersama dengan kawan-kawan. Jadi inilah kita nak seru kepada pengundi-pengundi dan juga jentera-jentera kita yang ada di semua PDM. Kena ingat balik sejarah kita ni Tok, bahawa kita ni tak pernah bertanding semua. Walaupun kursi tu yalah, kalau boleh UMNO ni oleh kerana kita kerja kuat kita nak, tapi kita kena hormat juga dasar konsep kita bekerjasama dengan kaum-kaum lain. Jadi kita perlu raikan juga. Jadi kita merintah sama-sama negara ni. Komen kalau nak ikutkan dekat Melaka ni, mana ada kursi yang majoriti India? Tak ada. Tetapi kat Melaka juga ada kaum India. Betul. Bila kita merdekakan negara ni, ada UMNO, ada MIC, ada MCA, ada masyarakat berbilang kaum. Betul. Jadi jangan disebabkan kali ni mungkin parti-parti komponen yang lain ni lemah sikit, kurang sikit. Sebab DAP memainkan sentimen perkauman. Memang dia dapat sokongan masyarakat Cina ramai. Dia dapat sokongan masyarakat India pun boleh tahan. Kan? Tetapi kalau kita teruskan politik perkauman ini, kita teruskan kawasan Melayu mesti Melayu, kita tak boleh letak calon yang bukan Melayu. Kalau kita terus mainkan sentimen ini, menyebabkan calon yang kita letak tu kalah. Tiba-tiba kurang satu kursi. Kita tetap kalah. Kita akan kalah. Dan bila kita kalah ni, yang kalah bukan orang India. India cuma ada satu calon saja. Kan? Yang sebenarnya kalah dan rugi ialah orang Melayu. Pengundi-pengundi di situ. Pengundi-pengundi Melayu ni yang paling rugi. Sebab calon ketua menteri yang nak kita angkat beragama Islam, orang Melayu. Kan? Sebab kita lah UMNO yang merupakan pihak yang bertanding kursi paling banyak. 20 kursi yang parti kita tandingi. Parti tunjang kepada Kerajaan Barisan Nasional. Jadi janganlah ada titik bengik macam ni. Contohnya macam tak dapat jadi calon pilihan raya, kita sabotaj. Kan? Ahli keluarga kita ke bos kita ke tak dapat jadi calon pilihan raya, kita tak keluar mengundi. Ini semua akhirnya akan menguntungkan pihak lawan. Betul. Salah satu sebab kita tewas, kita hanya memenangi 79 kursi daripada 222 kursi dalam pilihan raya umum yang ke-14. Salah satu sebabnya boykot, sabotaj dalaman. Itu sebab kena pastikan, contohnya macam JR dan sebagainya, mereka kena pastikan bila buat bancian ni, bancian itu biarlah betul. Jangan sampai ada kawasan tu, dia tak pergi jumpa orang, tak tahu orang tu betul-betul putih ke tak putih, dia duk pangkar saja. Kan? Kena hati-hati benda ni. Kalau kita tidak memberikan maklumat yang betul kepada command center kita, maka akhirnya command center kita mungkin juga akan leka, akan lalai. Tempat yang kita boleh menang dengan majoriti tipis, disebabkan kelalaian ni, kita boleh kalah. Dan kalah tu mungkin tidak tipis, mungkin lebih daripada yang sepatutnya. Jadi kena buat kerja dengan tersusun daripada sekarang. Masa tak banyak, kita ada lebih kurang dalam 5 hari saja lagi untuk berkempen. Dan dalam keadaan hari ini kita tengok memang social media kita ni pun perlu bantuan daripada sahabat-sahabat yang berada di rumah ni. Betul. Jangan hanya tonton. Kena pastikan bahawa bantulah share. Betul. Jangan hanya share dekat Facebook. Kan? Kalau boleh download. Masukkan kat TikTok. Kalau boleh tolong potong pendek-pendek. Potong pendek-pendek. Yang mana poin-poin penting. Masukkan dalam TikTok. Masukkan dalam Instagram. Dan lagi cantik, tolong masuk dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni semua orang ada WhatsApp. Hampir semua orang ada WhatsApp. Pastikan masuk dalam grup WhatsApp keluarga. Masuk dalam grup WhatsApp surau. Masukkan dalam grup WhatsApp kawan-kawan sekolah. Jangan fokus Melaka saja. Kerana seluruh Malaysia ini kita ada keluarga yang berada di Melaka. Betul. Siapa juga, kan? Dia mesti ada orang yang dia kenal kat Melaka. Jadi kalau kita dapat sampaikan mesej pada orang-orang ni,
mereka ni akan dapat juga menyampaikan mesej kepada orang Melaka yang mereka kenali. Betul. Pastikan jangan tertipu lagi. Betul. Jangan termakan dengan fitnah lagi. Ini penting. Kalau sekali lagi kita cuba try test atau sekali lagi kita cuba nak bawa agenda apa yang dipanggil, kena ada check and balance. Check and balance. Last kali UMNO lah yang jadi check and balance. Betul tak? Betul. Kita akan jadi ketua pembangkang. Kita duduk di kursi Kita tu. yang akan jadi check and balance. Tapi bila kita yang jadi check and balance, lepas tu hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan, kedudukan agama Islam dipermain, kedudukan bahasa Malaysia dipermain, kedudukan raja-raja dipermain. Jangan salah. Kebajikan rakyat terabai. Kebajikan rakyat terabai. Minta apa ni Aisina. Sekarang ni banyak orang bising. Aisina tak dapat, Ai Citra tak dapat. Balik-balik sebut. Mana apa jadi dengan 10K? Kalau kita memerintah, tuan-tuan pun tak perlu duduk dikurung di rumah. Betul. Boleh cari rezeki. Tak perlu mengharap duit KWSP. Kerajaan tahu macam mana nak bantu. 61 tahun. Ada pernah kita sampai ke tahap kerajaan ni tak boleh nak bantu rakyat, terpaksa ambil duit KWSP kita sendiri ni. Itu pun tak dapat. Itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Tak pernah. Kan? Betul. Saya yakin kalau UMNO yang memerintah, kita tak sampai ke tahap lockdown. Macam apa yang dibuat oleh bapa lockdown negara ni. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey Tok. Kita kepada siapa yang belum pergi ke Melaka turunlah ke Melaka ni, tengok bagaimana suasana kempen di sini tuan-tuan dan puan-puan, meriah. Tempat-tempat makan banyak dibuka ni, macam-macam juadah ada. Dan satu perkara kalau tuan-tuan dan puan-puan datang ke Melaka sekarang ni, ada satu perkara aneh yang sedang berlaku ni Tok. Kalau kita tengok seolah-olah ada seorang yang nak bertanding di Melaka ni, dan macam kalau kita tengok poster dia merata-rata macam dia lah ini bakal macam CM. cerita pasal calon tekan butang. Calon tekan butang. Tapi calon tekan butang kata dia tak naklah tekan sebab nanti jadi apa-apa di pusat. Jadi dia mungkin dah dapat hidayah jugalah. Tak jadilah tekan butang. Jadi Tok, kalau kita tengok peraturan SPR ni, Peraturan Pilihan Raya, kalau you tak bertanding di kawasan tu, tak boleh guna gambar calon tu. Tak boleh gambar orang lain duduk di situ. Tak nampak gambar Datuk Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO di Melaka. Tak nampak. Tak ada. Tak nampak gambar bosku sebagai pengurusi lembaga penasihat BN. Tak ada. Tak ada. Kita nampak gambar CM di Medan-Rata pun tak ada. CM gambar dia di Lendu je, tempat dia bertanding. Tapi ada seorang hamba Allah ni Tok, gambar dia merata di seluruh Melaka ni. Jadi bila saya jumpa orang bawah-bawah ni, kita jumpa dengan pengundi tanya, dia bertanding di Don mana ni? Komen Tok dalam isu ni. Biasanya kalau kita nak letakkan poster boy pun, kita letaklah calon ketua menteri. Kan? Tetapi kalau kita tengok macam gambar Datuk Seri Sulaiman tu, okey jugalah kalau BN nak letak, sebab BN adalah satu-satunya parti yang telah mengumumkan bahawa kalau kita berjaya memenangi kerajaan dan Datuk Seri Sulaiman berjaya memenangi kursinya di Lendu, maka kita akan angkat dia menjadi ketua menteri. Betul. Ini telah diumumkan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan. Betul. Jadi kalau BN nak letak Datuk Seri Sulaiman sebagai poster boy, tak ada masalah. Kan? Sebab dia memang bertanding. Dia masih lagi masih lagi ketua menteri. Ketua menteri. Caretaker. Tetapi yang peliknya, PH pun tak berani letak Anwar Ibrahim di situ. Gambar Anwar Ibrahim. Tak ada. Tak ada gambar Anwar Ibrahim. Ada tak gambar Samsul Iskandar? Tak ada. Tak ada. Ada gambar Adli. Di kawasan dia lah. Di kawasan dia ada. Dan mungkin juga ada beberapa tempat lain, contoh macam dekat Masjid Tanah ni pun saya tengok poster calon Pakatan Harapan ada yang letak gambar Adli juga. Okey lagi, masih lagi boleh diterima lah. Walaupun PKR nak Samsul Iskandar, DAP nak dia punya calon yang boleh dia jadikan kadam kan, Adli jadi poster boy. Tapi yang pelik ni Bersatu ni. Kan? Bersatu pun sebenarnya dia ada dua kumpulan, Perikatan Nasional ni. Haji Hadi dengan Azmin Ali, dia prefer Mas Ermiati menjadi calon ketua menteri. Calon ketua menteri. Calon ketua menteri. Lepas tu grup-grup
Muhyiddin Yassin pula nak Rafiq Nizamuddin. Ini kalau tuan-tuan silap pangkah, kan? Silap pangkah. Boleh dapat 2 ketua menteri ni. Tapi jangan bimbang, jangan bimbang. Sebenarnya daripada mesyuarat dalaman dia orang pun, dia orang dah beritahu bahawa yang dia orang target, dia orang sebenarnya Perikatan Nasional target nak dapat 4 kerusi je. Supaya 4 kerusi ni dia boleh ambil dan gabungkan dengan Pakatan Harapan. Dia boleh bentuk kerajaan dengan DAP dengan PKR sekali. Oh, ada cita-cita nak berbentuk dengan suasana? Kita dah dapat maklumat daripada dia orang punya mesyuarat. Jadi last kali nak mengelakkan daripada seorang letak gambar Mas Ramiati yang hari ini orang UMNO cukup marah. Seorang lagi letak pula gambar Rafiq Nizamuddin yang lari daripada kawasan dia sendiri. Tahulah pasal apa dia lari kan. Lagi dia semua tempat dia pergi, semua tempat dia bergaduh kan. Last kali dia ambil jalan tengah. Dia letak gambar Abah. Dia lupa bahawa kalau dulu masa mula-mula dia jadi Perdana Menteri, mungkin orang masih panggil dia Abah. Sebab masa tu dia dengar nasihat Datuk Seri Najib. Kita minta air Sina, dapat air Sina 10,000. Kita minta bantuan tu, bantuan ni, alhamdulillah dia dengar cakap nasihat daripada Datuk Seri Najib. Dia hormat lagi UMNO ketika tu, dia bagi semua. Bila dia dah besar kepala, orang dah panggil dia Abah kau. Kan? Jadi dengan meletakkan Muhyiddin sebagai poster boy itu sebenarnya kita tak perlu bimbang. Banyak menguntungkan kita. Nak cantik lagi, kita pergi cari gambar Nikaji, kita tampal dekat poster tu. Lagi lagi gempak. Lagi mudah untuk rakyat buat keputusan. Jadi kalau lepas ni tuan-tuan dapat gambar poster yang tulis Abah sayang Melaka. Edit lah. Tulis itu yang sebenarnya sayang Melaka ialah Presiden UMNO sebab dia kahwin dengan orang Masjid Tanah. Betul. Betul tak? Betul. Yang sayang Melaka Presiden UMNO, bukannya Presiden Bersatu. Presiden Bersatu lebih sayang Singapura. Kan? Letak gambar ni kaji sekali. Biar rakyat boleh berfikir, insya-Allah tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey Tok, kita tengok apa yang dikatakan juga tadi. Kita bersembang dengan Profesor Datuk Dr. Ridwan. Profesor Datuk Dr. Ridwan daripada Majlis Profesor Negara. Kita bincang tentang macam mana kita nak bawa keluar Melaka ni dan melonjakkan Melaka ni supaya ramai orang ada kerja dan sebagainya. Kebajikan rakyat ni akan terjamin. Jadi dalam perbincangan kita tu, kita buat satu rumusan bahawa dengan Datuk Wi pun, beliau juga bersetuju dengan fakta ni bahawa apabila orang Melayu kuat dan memberi sokongan kepada UMNO Barisan Nasional, secara automatik MCA akan kuat, MIC akan kuat. Apabila sokongan itu berbelah bagi, sokongan orang Melayu berbelah bagi kepada UMNO Barisan Nasional, kita tengok akhirnya sokongan kepada masyarakat Cina juga berkurang, MIC juga berbelah bagi. Jadi ini satu perkara yang pada saya kita celik dan buka mata bahawa ini satu fakta yang kita nak tekankan kepada rakyat negeri Melaka ni, pentingnya pengundi-pengundi solid di belakang UMNO Barisan Nasional, kerana secara automatik pengundi Cina akan kembali. Betul. Pengundi dia akan kembali. Minta Tok ulas fakta ni. Kalau kita tengok pada pilihan raya umum yang ke-18, tak pernah dalam sejarah kita cuba menjatuhkan kita dengan PKR, tak berjaya. Kita tengok kawan kita DAP, lama juga cuba jatuhkan kita, tak berjaya. Betul. Tapi bila mereka ni berjaya? Bila bapak perpecahan orang Melayu ni bersama dengan mereka. Bila Tun Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin bersama dengan DAP bersama PKR, kan? Walaupun dulu mereka mengatakan Anwar ni seorang peliwat dan sebagainya, last kali mereka cium mulut balik, kan? DAP yang dituduh sebagai chauvinis, anti Melayu, anti Islam, kan? Last kali dia cium balik dengan DAP ni. Kita tengok inilah punca orang Melayu berpecah, kan? Kerana orang Melayu fikir apa yang dituduh oleh Rafizi Ramli mungkin dulu tak betul. Apa yang dituduh oleh Tony Pua dulu tak betul. Tapi bila seorang bekas Perdana Menteri pernah duduk jadi Presiden UMNO 22 tahun,
Bila dia ulang balik apa yang Rafizi cakap, dia ulang balik apa yang Tony Poa cakap, orang Melayu lebih percaya. Itulah yang menyebabkan 25% orang Melayu pada pilihan raya umum yang lepas telah menyokong Pakatan Harapan. Ini punca dia. Ini punca dia. Itu sebab kenapa orang masyarakat Cina solid sampai 97% menyokong Pakatan Harapan. Kerana mereka melihat ada ikon orang Melayu yang boleh memberikan sumbangan kepada kekuatan Pakatan Harapan. Ini. Tetapi hari ini saya yakin orang Cina sendiri dah melihat mereka melantik DAP dan Pakatan Harapan untuk berkuasa. Mereka mengharapkan keadaan ekonomi akan jadi lebih baik. Tetapi akhirnya ekonomi menjadi begitu gelap. Menguncup. Di zaman pemerintahan Pakatan Harapan, pelabur-pelabur lari. Bila pelabur lari, ramai orang kena buang kerja. Bila orang kena buang kerja, ramai orang tidak ada pendapatan untuk berbelanja. Kuasa membeli rakyat makin lemah. Bila kuasa membeli rakyat makin lemah, orang yang meniaga ni pun akan menerima padah. Orang yang melabur di Bursa Saham Kuala Lumpur akibat daripada pelabur-pelabur lari, mereka berhadapan dengan masalah nilai dulu mungkin RM10 tinggal RM1, RM2. Betul. Mereka antara yang paling parah. Betul. Itu sebab mereka pada ketika itu kita lihat sedikit demi sedikit telah kembali kepada Barisan Nasional. Tapi nak buat macam mana? Kita silap buat percaturan, kita bersama dengan bersatu. Bila kita wujudkan kerajaan, nama pun kerajaan tu Kerajaan Bumiputera. Sedangkan selama hari ini BN setia dengan konsep kita satu Malaysia. Kita keluarga Malaysia. Kita masyarakat berbilang kaum. Kita semua bersaudara. Tetapi bila dah mula kita kembalikan sebuah kerajaan yang dipanggil Kerajaan Bumiputera, maka orang yang dulu dah menyokong kita lari balik semula kepada DAP. Betul. Orang yang dulu yang India dulu dah mula nak menyokong MIC, balik semula kepada DAP. Sedangkan kita dah hampir berjaya. Kita dah berjaya dapat balik sokongan. Kalau kita tidak berjaya, masakan di kawasan di Tanjung Piai, di Kimanis, kita boleh dapat sokongan masyarakat India dan masyarakat Cina dengan cukup baik. Kan? Itu sebabnya saya nak beritahu, penting untuk kali ini rakyat di Melaka khususnya mesti pilih hanya satu parti, iaitu Barisan Nasional. Kerana kalau mereka berbelah bagi, ianya akan menyebabkan kaum-kaum lain juga berbelah bagi. Hari ini, alhamdulillah, saya tengok ramai masyarakat Cina pun dah nampak bahawa tidak ada parti lain yang boleh memastikan ekonomi Malaysia ini berada dalam keadaan baik selain daripada Barisan Nasional, selain daripada UMNO. Jadi itu dah satu indikasi yang cukup bagus. Tetapi orang Melayu juga harus sedar. Jangan mengundi dengan berdasarkan emosi. Dengar sikit orang fitnah pasal UMNO, cepat je. Kalau sekali lagi kita dipatuk di tempat yang sama, seperti mana tahun 2018, saya yakin lepas ni kalau kita nak betulkan kesilapan kita, kita kena tunggu lagi 5 tahun. Pasti lebih ramai yang akan menyesal. Betul. Seperti mana mereka menyesal ketika DAP memerintah 22 bulan. Betul. Dan perbincangan kita tadi Tok, sebelum kita nak minta penonton kita ni masuk ke Malaysia Gazette sekejap lagi, soalan terakhir pada saya ni Tok, apa yang kita bimbangkan tadi bila kita bincang dengan Majlis Profesor Negara ialah tentang peluang-peluang pekerjaan yang kita nak bagi kepada rakyat ni, dengan keadaan pandemik bertukar kepada endemik sekarang ni. Kita kebimbangan yang nyata sekarang ni Tok ialah akibat salah pangkah, tidak ada kerjaya dah. Tak ada istilah kerjaya, tidak ada istilah career kepada rakyat yang kita boleh tawarkan pada masa ni. Oleh kerana tak ada mandat, kita pun pelabur pun takut nak melabur. Jadi bukan saja orang-orang lama ataupun orang yang dah ada kerja yang terjejas, graduan kita yang graduate pun yang telah menamatkan pengajian, mereka pun tak ada kerja kerana tak ada peluang kerjaya. Jadi ini merugikan bukan saja generasi yang ada, generasi yang akan datang ni sedang berhadapan dan bergelut dengan masalah. Komen Tok. Saya nampak kalau kita hanya bergantung kepada kita punya domestic resources, memang tak banyak
yang kita boleh kembangkan. Kalau kita tengok dari segi prestasi ekonomi di peringkat kebangsaan pun, tak payah cerita pasal Melaka, kita masih berada dalam keadaan yang tidak selesa. Memang masih lagi terlalu lemah. Kerana pelabur-pelabur tidak mempunyai keyakinan. Pelabur-pelabur tahu bahawa kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri juga dibentuk oleh 114 orang yang sama. Kan? Apatah lagi di Melaka ni. Kalau kita lihat di zaman Datuk Seri Ali Rostam, kita tengok keadaan Melaka dalam keadaan yang cukup baik. Dari segi Melaka dikembangkan ekonominya dalam sektor pelancongan contohnya. Ianya telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada warga Melaka. Banyak peluang-peluang untuk industri kecil sederhana. Kita lihat restoran-restoran tumbuh macam cendawan. Kalau kita sekarang ni jalan kat Melaka ni pun, alhamdulillah, selepas Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ni, bila dia buka semua sektor ekonomi, kita lihat keadaan jauh lebih baik berbanding dengan zaman lockdown. Negara kita ni di bawah pemerintahan berapa lockdown negara, kan. Sekarang kita dah boleh tengok pusat-pusat membeli belah mula dikunjungi oleh rakyat. Kita boleh tengok restoran-restoran yang sebelum ini banyak dah gulung tikar. Banyak dah terpaksa, dah pinjam malong untuk cover sewa yang terpaksa juga dibayar walaupun kedai tak dibenarkan untuk beroperasi. Saya tengok alhamdulillah sekarang ni nampak dah ada progres, tapi masih tak cukup. Betul. Belum cukup. Untuk pastikan bahawa lebih banyak peluang pekerjaan diwujudkan, kita kena pastikan lebih banyak kilang dibuka di Melaka. Betul. Kita kena pastikan bahawa industri pelancongan boleh bergerak full force macam sebelum ni, macam sebelum berlakunya COVID-19. Kita kena pastikan bahawa industri pembinaan kena kembali. Benda-benda projek-projek perumahan, projek-projek pembangunan construction yang telah terhenti perlu kembali dihidupkan. Dan benda ini semua, walaupun kita ada dana, tetapi dana kita tidak akan mencukupi. Betul. Dana domestik kita tidak mencukupi. Kita perlu suntikan kita perlu suntikan daripada luar. Betul. Sebelum ni dah ada banyak projek-projek yang bagi saya lah yang boleh kita ketengahkan, yang boleh mendatangkan hasil tambahan kepada negeri Melaka. Tetapi malangnya bila berlaku lockdown, bila berlakunya penutupan kedai-kedai, bila tutup kedai, rakyat terpaksa dibuang kerja, kan? Peniaga-peniaga banyak yang gulung tikar, bankrupt. Untuk keluar daripada masalah ini pun akan mengambil masa yang begitu lama. Itu sebab kena pastikan bahawa kalau ada kelemahan sikit, sana sikit, sini sikit, itu kita kena terima hakikat. Betul. Kita jangan kerana apa yang kita nak tak dapat, kita hukum satu pasukan. Kelebihan yang ada pada Barisan Nasional, kali ni kita ketengahkan 86% muka baru. Kenapa? Kerana kita nak beritahu dengan rakyat Melaka bahawa kita serius dalam soal melakukan perubahan. Hanya 4 muka lama yang berada di dalam senarai 28 calon. Dan calon-calon kita terdiri daripada latar belakang yang sudah bersiap sedia untuk memerintah. Betul. Ada peguam, ada doktor, ada artis pun ada, ada usahawan yang berjaya pun ada, macam-macam latar belakang. Kerana kita nak supaya mereka ni bukan hanya menjadi wakil rakyat. Kita nak pastikan mereka boleh menjadi pentadbir negeri Melaka dengan baik. Mereka juga boleh pastikan ekonomi Melaka ni dapat dipacu sehebat ketika zaman Datuk Seri Ali Rostam dulu. Betul. Tapi kalau masih ada lagi orang yang tak pernah bersyukur, kita tengok Datuk Seri Ali Rostam ni, saya anggap dia sebagai Superman. Sekarang Tun Ali. Betul. Ini realiti dia. Baik Tok, kalau kita tengok ni jasa-jasa Tun Ali ni, hebatnya UMNO ni, bukan kita kata kita boleh berjanji, tapi kita boleh tunaikan janji. Tadi saya bersembang dengan Presiden Peranakan Baba Nyonya. Presiden Baba Nyonya, dia pun bagi tahu Tun Ali menyokong
etnik Baba Nyonya dekat Melaka ni sampai Ya. dia bagi satu bangunan percuma, tak payah bayar apa-apa. Ini kita tengok hebatnya pentadbiran UMNO Barisan Nasional. Dan saya tengok komen-komen ni ada yang duk kata UMNO ni rasuah, UMNO ni penyamun, UMNO ni lanon. Tapi kita nak bagi tahulah lanon sebenar, penyamun yang sebenar yang ada dalam Pakatan Harapan tu. Betul. Aset negara dijual, menjarah dividen Petronas, sampai Petronas kena jual banyak aset-aset dia. Jadi Khazanah punya aset pun dijual. Datuk yang duduk sebagai pengarah komunikasi dulu lebih mengetahui perkara-perkara ni. Pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Jadi pada kita tak payah nak ceritalah, tunjuk baik. Sampaikan aset tabung haji yang patutnya untuk orang Islam pun habis juga. Kroni DAP juga yang akhirnya jaga. Betul. Keldai-keldai dia juga yang ada dalam tu. Okey Tok, kita nak bagi crossover kepada Malaysia Gazette ni. Bagi saya minta tuan-tuan dan puan-puan lepas ni pindah kita pergi tonton Malaysia terus Gazette. masuk ke Malaysia Gazette. Bosku sedang bersiaran langsung di dalam sana. Nanti esok lusa kita kembali ke udara lagi membawa update-update terkini. Sekian dulu pada malam ni, ringkas saja nak bagi laluan kepada bosku masuk Malaysia Gazette selepas ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat malam.